sebenarnya cikgu baca dulu lah. Cikgu tak nak share screen lagi. Kamu dengar je dulu. Kalau dalam buku teks tu dekat muka surat 4. Kamu dengar kamu dengar je. Tak payah buka lah. Kamu dengar je. Okey. Proses penyelesaian masalah yang kita belajar hari ni adalah berasal daripada TRIS. Okey, TRIS ni sebenarnya dia merupakan akronim ataupun singkatan dalam bahasa Rusia. Kamu nak dengar tak cikgu cakap Rusia ni? Kan bunyi pelik kan? Okey, dalam bahasa Rusia iaitu Teoria Rezinia Izobre. Cikgu tak ada sebut dah. Izobre Tatilsik Zadak, yang bermaksud dengar maksud je lah yang boleh faham kan. Teori penyelesaian masalah inventif. Dia ni sebenarnya yang kita nak belajar hari ni dia berasal daripada Rusia. TRIS ni iaitu yang membawa maksud teori penyelesaian masalah inventif. Okey, jadi dalam TRIS ni dia kata masalah dekat dunia ni ada dua sebenarnya kan, iaitu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, itu melalui konsep TRIS. Dia cakap macam tu. So kamu dah tahu dah apa itu masalah bukan inventif dan apa itu masalah inventif. Okey. Cikgu nak baca lagi tentang TRIS ni. Okey, kejap. Apa lagi yang TRIS cakap? Okey. TRIS ni sebenarnya telah diperkenalkan oleh seorang jurutera, seorang engineer daripada Rusia lah, iaitu seorang jurutera paten berbahasa Rusia. Nama dia Genrikh Asler. Jadi beliau ni bersama dengan rakan-rakannya telah menjalankan penyelidikan melalui kajian paten dan penyelesaian masalah secara inventif. Okey, dia kata dalam konsep TRIS ni, proses penyelesaian masalah boleh diulang semula untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Dia kata masalah dekat dunia ni kita boleh ulang balik kan. Contohnya macam masalah inventif tu kan, bila ada masalah kita selesaikan, ada masalah lain, so kita selesaikan lagi, timbul lagi masalah lain, kita selesaikan lagi. Kan, jadi lama kelamaan akan terciptalah pelbagai jenis produk yang mana dia mengikut zaman dia lah. Contohnya kalau dulu kan, sebelum penciptaan apa-apa gadget kan, jadi macam mana orang berhubung? Macam mana orang nak panggil orang daripada tempat A ke tempat B jauh sikit? Macam mana dia nak berhubung? Siapa boleh bagi tahu? Masa tu tak ada cipta apa-apa lagi. Dia guna apa? Surat. Sebelum surat. Bagi burung. Bagi burung. Okey, menarik. Selain pada tu, sebelum tu lagi. Asap, betul. Lagi? Loceng. Okey. Kalau kamu tahu kan, pada peringkat awal tak ada apa-apa lagi kan. Mungkin orang tu dia nak berhubung daripada orang ni ke orang yang kat sana dengan cara dia jerit je kan. Dia jerit, jerit. Okey, kalau jerit ni 100 meter kan, 80 meter boleh lah. 80 meter boleh lah dengar. Jadi kalau jauh sangat tak nampak ada orang tu, tapi kita masih lagi nak berhubung juga. Jadi dia mula selesaikan. Kalau dah jerit tak boleh, dia gunalah benda lain. Mungkin dia guna apa antara lain, dia guna burung kan.
Ataupun nak pergi jauh lagi, kan? Dia guna apa? Roket. Dia guna, contohnya tadi kawan-kawan kata asap, kan? Okey. Kemudian nak selesaikan lagi, mungkin bila dah buat asap kena tiup angin pula, kan? Lah tak nampak pula asap. So kita kena guna lain ni, kan? Mungkin kita boleh guna loceng, kan? Ataupun kita boleh guna apa-apa benda lain lah. Kemudian terciptanya, sebelum terciptanya telefon yang macam ni, kan? Macam mana bentuk telefon pada awal penciptaan? Diguna apa? Besi. Siapa pernah buat? Dia guna corong. Pernah buat tak corong? Kemudian di belakang corong tu letak apa? Tali. Dia letak tali, kan? Jadi tali tu kita boleh panjangkan, kan? Jadi makin panjang tali, makin jauh lah kita boleh berhubung. So boleh, dah boleh berhubung. Kemudian bila dah corong, dah ada tali, timbul masalah lain pula. Mungkin tali tu boleh putus. So timbul masalah lain, kan? Jadi bila dah timbul masalah lain, manusia akan fikir lagi nak selesaikan masalah tu, sehinggalah sekarang ni terciptanya telefon yang membolehkan manusia tu berhubung walau di mana jua berada, selagi mana ada line lah, kan? Mungkin selepas ni siapa tahu, kan, walaupun tak ada line, kita masih lagi boleh berhubung. Mungkin sekarang ni manusia tengah mengatasi masalah tu, kan? Siapa tahu, kan? Mungkin jurutera dah fikir dah, apa cara kita nak berhubung dengan telefon tapi tak payah pakai line, kan? Mungkin ada cara lain, kan? Okey, jadi dalam konsep TRIS ni dia kata setiap masalah tu kita sentiasa boleh ulang-ulang sehinggalah kita akan jumpa penyelesaian yang terbaik. Okey, itulah secara ringkas tentang TRIS lah. Okey, so hari ni kita nak sambung lagi perbincangan tentang penyelesaian masalah ni. Okey, cikgu share skrin sekarang. Sekejap. Tadi pukul 8 kelas apa? BJBK. Oh, BJBK. Oh, best lah BJ. Tak, buat latihan. Mana ada. Bukan kamu seronok setiap kali BJ. Buat latihan je. Padang dah. Tunggu Padang, kan? Aduh, rindu nak main kat Padang, kan? Aduh, sekejap cikgu buka slide sekejap. Semua dah ada buku tulis Okey. Ada. Okey, lepas ni habis kelas Meet ni, cikgu nak kamu buka GC. Cikgu dah postkan dah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini dan juga soalan PBD beserta nota lah yang kamu perlu salin lah. Okey, jadi soalan PBD tu kamu kena jawab dan kamu kena dah siap jawab, kamu boleh post balik dalam GC lah untuk cikgu semak. Jadi ada dua cara lah, sama ada kamu boleh print soalan tu, kemudian kamu tulis jawapan, kemudian ambil gambar, post dalam GC, ataupun yang kedua kamu buka je file tu, jawab soalan, salin balik dan dalam buku nota dan jawablah. Okey. Ya. Nanti cikgu bagi kod dulu. Tak dengar. Nanti cikgu bagi kod dulu. Kod GC cikgu. Oh, kod GC ada yang belum join lagi Ada. Okey. Belum. Okey. Nanti cikgu bagi
Cikgu akan bagi dalam grup lah. Okey. So kamu bacalah apa dalam tu, kandungan pelajaran dan juga apa yang perlu dibuat lah. Okey. Jadi semua kerja-kerja untuk RBT ni cikgu nak kamu buat dalam buku nota. Latihan nota tu buat sekali je. Okey. Okey, nampak tak apa yang cikgu paparkan sekarang ni? Nampak. Penyelesaian masalah secara inventif. Okey, yes, masalah ada dua. Ini kita dah bincang dah lepas. Sekarang ini kita nak masuk kepada proses proses penyelesaian masalah, bukan inventif dan juga inventif. Okey. Okey, yang ni proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey. Proses untuk penyelesaian masalah bukan inventif dia straightforward saja. Sebab dia tak ada kesan sampingan. Okey. Carta alur dia. Okey, yang ni kamu kena ingatlah. Dalam buku tab pun ada. Okey, aliran kerja dia yang pertama mula. Mula tu maksudnya mengenal pasti masalah. Okey, itu step yang pertama. Ni untuk bukan inventif Okey. Yang kedua, kita senaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okey. Yang ketiga, kita buat pilihan. Contohnya pilihan ada 3 ke 2 ke, so kita ambil satu, kita buat pilihan. Okey. Kemudian kita laksanakan pilihan yang kita dah buat tu. Okey. Dan kita nilai sama ada penyelesaian masalah tu berjaya ataupun tidak. Okey. Kalau tak berjaya, kita kena patah balik pergi ke proses yang kedua. Pilih pilihan yang lain. Okey. So, buat pilihan, laksana pilihan, nilai. Kalau pilihan penyelesaian yang kita buat tu berjaya, dapat menyelesaikan masalah, maka dia dianggap selesai. Okey, yang ni straightforward. Okey, masalah bukan inventif. Ini dia punya proses dia. Okey, yang kita nak bincang lebih lanjut ialah carta alur proses penyelesaian masalah inventif. Okey, yang inventif ni dia banyak proses dia lebih detail. Sebab penyelesaian masalah inventif lah yang menyebabkan manusia tu sentiasa berfikir dan cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Okey, macam mana rupa proses penyelesaian masalah inventif? Okey, tengok sini Yang ni bukan. Ni, yang ni. Yang pertama, masalah yang spesifik ataupun khusus, kita kena permudahkan dulu masalah. Iaitu dengan cara kita melalui fasa yang pertama, itu permudahkan masalah. Okey. Masalah yang telah dipermudahkan, kita kena pergi kepada masalah umum, iaitu melalui fasa yang kedua. Okey. Bila kita dah masuk kepada masalah umum, kita akan jadikan dia kepada penyelesaian umum. Yang ni kena melalui fasa yang ketiga. Okey, kemudian kita akan daripada penyelesaian umum, kita akan jadikan dia supaya penyelesaian tu lebih spesifik ataupun khusus dengan melalui fasa yang keempat. Okey. Jadi apa benda yang berada di fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 ni? Yang inilah yang kita akan belajar seterusnya. Fasa-fasa inilah yang kita nak bincang lebih lanjut selepas ni. Iaitu merupakan tajuk-tajuk sub-sub topik yang kita akan pelajari. Okey.
Masalah inventif. Fasa yang pertama tadi, kalau kita tengok dalam carta alif tadi, sebenarnya dia merujuk kepada analisis punca masalah. Okey, iaitu kita membuat analisis fungsi. Okey, kelas, kalau ada apa-apa masalah, tak dengar ke, tak keluar apa-apa ke, bagi tahu Boleh? Okey. Okey, setakat ni clear? Dia. Okey, cikgu teruskan Kamu dengar dulu, kamu tengok, kamu dengar dulu. Lepas ni cikgu akan soal lah. Okey. So, fasa yang pertama ni dia analisis punca masalah, iaitu dengan cara kita buat analisis fungsi. Itu fasa yang pertama dalam carta tadi. Okey. Fasa yang kedua. Fasa yang kedua. Okey, analisis fungsi tadi kita buat sehinggalah dapat kita kenal pasti punca masalah. Okey, itu yang fasa pertama Okey, fasa yang kedua ialah kita buat model masalah, iaitu kita nak bincang tentang percanggahan fizikal. Ini tajuk-tajuk yang kita akan pelajari lepas ni. Okey. Fasa yang ketiga ialah kaedah penyelesaian, iaitu kita akan pilih kaedah penyelesaian sama ada kaedah pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa. Dan fasa yang keempat, fasa yang terakhir tadi, iaitu model penyelesaian, iaitu kita buat kaedah penyelesaian spesifik. Okey, inilah keempat-empat fasa yang kita perlu bincangkan, yang mana dia ni merupakan fasa-fasa yang kita perlu lalui dalam proses penyelesaian masalah inventif. Okey, sekarang cikgu nak tahu respon kamu. Agak-agak yang mana lebih rumit? Nak selesai masalah inventif ke ataupun nak selesai masalah bukan inventif? Masalah inventif. Bagus. Terima kasih kepada respon. Jadi penyelesaian masalah inventif ni dia lebih kompleks sikit. Sebab dia melibatkan 4 fasa. Dan 4 fasa inilah merupakan topik-topik yang kita akan pelajari selepas ni. Okey, jadi kalau masalah bukan inventif, dia senang, dia straightforward saja macam ni saja. Dia tak ada timbul kesan lain kan. Okey. So cikgu nak terangkan fasa yang pertama di dalam proses penyelesaian masalah inventif ni. Iaitu analisis punca masalah, iaitu kita buat analisis fungsi. Okey, kamu perhati betul-betul sebab ni dia macam dia kompleks sikit lah. Dengar je dulu. Nanti kalau ada soalan, kamu boleh tanya soalan. Okey, tamat untuk bahagian ni lah. Okey, sekejap Kita masuk fasa yang kedua. Fasa yang pertama. Okey, fasa pertama analisis fungsi. Okey, analisis fungsi. Dapat slide Okey. Analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang terdapat pada setiap produk. Okey, itu tujuan dia. Setiap produk ni ialah sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen dan berkait antara satu dengan yang lain. Okey, produk sebenarnya apa-apa produk lah yang dekat dunia ni, dia merupakan sebuah sistem yang mana sistem tu dia ada komponen dia yang saling berkait antara satu sama lain. Okey, produk tersebut berfungsi dengan sempurna apabila setiap bahagian saling mempengaruhi dengan baik dan menyokong antara satu dengan yang lain. Okey.
Tujuan kita buat analisis fungsi, fasa yang pertama tadi. Kita nak kenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk ataupun subjek. Okey, produk juga kita boleh namakan dengan benda lain, kita namakan dia subjek, Okey, so dalam produk tu ada sistem dia. Okey, maksud sistem ni apa sebenarnya? Okey, sistem ni maksudnya komponen yang berkait di antara satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam pembinaan produk ataupun subjek dan berfungsi dengan baik. Okey, itu maksud sistem. Sistem ni maksudnya produk lah. Okey. Okey, komponen. Komponen ni merupakan pecahan-pecahan kecil bagi sesuatu produk ataupun subjek. Jadi term-term ni kamu kena biasa, jangan kamu keliru pula. Apa sistem cikgu, apa komponen, Okey, sistem tu sebenarnya produk, dalam produk ataupun sistem tu dia ada komponen. Ada banyak komponen dalam sesuatu produk ataupun sistem tu. Komponen tu pula ialah bahagian-bahagian ataupun pecahan-pecahan kecil bagi sesuatu produk ataupun subjek. Okey. Maksud super sistem. Okey, sesuatu yang tidak direka bentuk tetapi telah wujud secara semula jadi. Okey, super sistem dia merupakan faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk. Okey, so dalam analisis fungsi kamu kena biasakan terma-terma ni, iaitu sistem, komponen dan juga super sistem. Okey, seterusnya. Okey, tengok sini. Okey, produk ataupun subjek, dia merupakan sistem yang menjalankan fungsi. Okey, ada fungsi dia. Fungsi ni maksudnya tindakan dia. Objek ialah penerima kesan. Okey. Okey, hubung kait antara produk yang lain dengan objek dari segi fungsinya. Okey, contohnya produk yang kita tunjuk sekarang ni. Apa tu? Tukul. Okey, tukul tu produk ataupun sistem. Okey, fungsi dia mengetuk. Mengetuk. Tindakan dia. Tindakan tukul tu apa kegunaan dia? Ketuk. Okey. Objek ni ialah penerima kesan. Agak-agak apa objek dia? Paku. Yes, paku. Bagus. So boleh faham produk. Boleh. Produk iaitu subjek lah, sistem yang menjalankan fungsi. Fungsi dia, fungsi ni biasanya kata kerja lah. Kata kerja dia mengetuk. Objek ni lah kesan dia, penerima kesan. Kalau tukul berfungsi untuk mengetuk paku. So paku tu objek. Okey. Produk yang kedua. Apa tu? Agak-agak benda tu. Siapa tahu? Mana? Tu. Cikgu tunjuk tu. Baru dua. Agak-agak apa benda tu produk tu? Dapur. Okey, dapur pandai. Ni dapur biasa orang pengguna dekat luar kan. Dapur yang menggunakan arang lah, kayu api kan. Okey. Produk dapur. Fungsi dia, okey. Biasanya dalam TRIS ni kan, bila kita nak meletak kata kerja bagi fungsi ni, biasanya kita gunakan perkataan memegang. Okey, memegang di sini maksudnya bukanlah kata dapur tu dia ada tangan, dia pegang sesuatu objek, tak. Dia macam benda tu yang bersentuhan. Menampung. Menampung bolehlah. Tapi biasanya kita akan gunakan perkataan memegang sebab dalam TRIS ni dia guna bahasa, biasanya dia guna perkataan holds. Jadi holds ni kalau kita terjemah bahasa Melayu memang memegang lah. Okey, so biasalah tu kita gunakan perkataan memegang lah selepas ni. Okey, jadi dapur ni dia memegang apa? Agak apa objek dia? Wali. Periuk. Kan? Periuk. Betul, bagus. So objek dia periuk. Okey. So nampak dia produk, fungsi, objek. Produk tu sistem, kan? Fungsi tu kata kerja dia, tindakan dia. Objek tu ialah penerima
kesan. Okey, seterusnya. Kereta, produk, fungsi dia mengangkut. Ada perkataan yang kita boleh guna mengangkutlah. Okey. Objek dia Manusia. Ya, penerima kesan dia manusia lah. Okey, secara umum kita kata manusia lah. Okey, last sekali. Apa tu? Pin. Kertas. Pin kan, klip. Pin, klip, boleh lah tu kan. Okey, fungsi dia memegang. Kita jangan pula kata fungsi dia mengelit. Tak nak lah. So paling selamat kalau dalam soalan kan, dalam soalan ujian ke apa ke, kamu letak je kata kerja memegang, semua betul lah. Semua boleh diterima. Macam kereta tadi kan, fungsi dia memegang manusia, boleh diterima. Sebab dia umum Okey, so kita boleh terima. So klip memegang objek dia apa? Kertas. Bagus. Okey. So untuk yang analisis fungsi ni, dia kata setiap produk ataupun subjek tu dia ada fungsi dia, tindakan dia dan juga ada objek dia. Objek di sini maksudnya penerima kesan. Okey, boleh faham setakat tu? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Ini secara umum. Kan? Kita tak pecah-pecah lagi ni. Kita baru kita tengok fungsi produk tu secara yang besar saja. Produk tu yang besar. Contohnya cikgu kalau botol air. Produk botol air. Apa fungsi dia? Apa tindakan dia? Memegang. Okey, boleh terima. Memegang. Fungsi dia mengisi tak boleh. Mengisi tak boleh sebab yang mengisi orang yang isi. Manusia. Manusia yang isi. Sekarang kita nak tengok produk tu. Apa fungsi dia? Produk buat apa? Jadi nak selamat, kamu kata je fungsi dia tu memegang. Objek dia ialah air. Botol air tadi objek dia air lah. Okey, so nak selamat kamu tulis je fungsi dia memegang. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok sini. Melukis sistem fungsi. Bila kita dah tahu dah kan produk, contohnya produk yang seterusnya ialah produk dia kerusi kan. Okay, kerusi fungsi dia memegang. Kamu jangan kata fungsi tu fungsi dia menduduk ke kan. Tak nak. Tulis je perkataan yang selamat, memegang. Okey, objek dia ialah manusia. Okey, bagus, manusia. Okey, ini sistem fungsi bagi produk. Produk yang secara siap lah, maksudnya produk secara umum. Sekarang kita nak pecahkan dia kepada komponen. Komponen fungsi dia terdiri yang pertama tempat duduk. Kan? Tempat duduk ni bahagian ni yang bersentuhan dengan manusia. Okey, so tempat duduk fungsi dia memegang, objek dia manusia. Okey, betul. Ada tak komponen lain agak-agak pada kerusi tu? Betul. Kaki kerusi. Kaki kerusi fungsi, okey, nak selamat kita letak je memegang. Kaki kerusi agak-agak dia memegang apa? Memegang kerusi. Ada jawapan lain? Memegang manusia. Okey, cuba tengok gambar. Okey, cuba tengok gambar. Okey, tak. Tengok gambar dulu. Okey, tadi tempat duduk dia bersentuhan dengan manusia. So kita kata tempat duduk tu memegang manusia. Cuba tengok kaki kerusi ni dia bersentuhan dengan apa pula? Lantai. Sebelum tu. Tempat duduk. Betul. Okey, good. Kaki kerusi dia memegang tempat duduk. Objek dia. Yang menerima kesan kaki kerusi tu tempat duduk. Okey. Agak-agak ada lagi tak komponen lain pada kerusi tu? Penyandang. Okey. Penyandang tu kita kira tempat duduk lah. Kita sekalikan dia tempat duduk. Selain tempat duduk, selain kaki kerusi, agak-agak apa lagi komponen yang ada pada kerusi tu? Penahan kaki kerusi. Penahan kaki kerusi kita masukkan sekali kaki kerusi.
Agak-agak apa benda yang mencantumkan tempat duduk dengan kaki kerusi? Kru. Yes, paku ataupun skru kan. Okey, so kat sini cikgu ambil contoh skru lah. Okey. Skru fungsi dia memegang juga. Agak-agak apa yang dia pegang? Bahagian kursi. Kursi. Bahagian kursi. Badan kerusi. Bahagian kursi. Bahagian kerusi bahagian apa? Komponen apa? Semua bahagian. Semua bahagian. Apalah, ceritalah apa semua bahagian tu. Kaki kerusi. Kaki tempat duduk. Handal. Yes. So, skru dia memegang kaki kerusi dan juga tempat duduk. Okey. Jadi, komponen pada sebuah kerusi ni terdiri daripada 3 lah. Tempat duduk, kaki kerusi dan juga skru. Dan setiap komponen ni ada fungsi dia dan ada objek, iaitu penerima kesan dia. Kalau tempat duduk, dia direct, dia terus bersentuhan dengan manusia. So kita kata tempat duduk ni lah yang memegang manusia. Manakala kaki kerusi ni dia memegang tempat duduk, dan skru ni pula dia memegang 2 benda, iaitu kaki kerusi dan tempat duduk. Okey, ada satu lagi komponen, tapi komponen ni dia tak ada pada kerusi, dia bukan sebahagian daripada kerusi, tetapi komponen ni dia berfungsi juga. Kalau kata komponen ni tak berfungsi dengan elok, maka kerusi tu tak dapat berdiri dengan elok. Agak-agak apa? Lantai. Yes, good, lantai. Jadi lantai ni dia bukan komponen kerusi, tetapi dia termasuk juga dalam sistem, iaitu kita namakan apa tadi? Siapa ingat? Super apa? Super bahagian. Super system. Bagus. Super system nanti. Yes, super system. Nah, lantai memegang. Agak-agak lantai apa yang dia pegang? Kerusi. Kaki kerusi. Kaki kerusi. Bagus. Inilah dia rupa bentuk sistem fungsi. Yang atas ni ialah fungsi produk secara keseluruhan, manakala yang di bawah ni ialah fungsi komponen bagi sesebuah produk yang kita pecah-pecahkan dia. Okey, sampai sini jelas tak? Boleh faham tak? Boleh. Ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Aku tak faham cikgu. Banyak sangat lah pula cikgu fungsi dia. Ada siapa tak faham? Jelas Tak ada. Jelas. Okay, boleh cikgu teruskan sikit? Sikit lagi? Boleh. Okey. Bila kita dah buat jadual macam ni, kan? Kita nak bagi mudah faham lagi, kan? Kalau kita buat jadual macam ni, kita kena salin banyak. Tempat duduk memegang manusia, kerusi memegang tempat duduk, kan? So jadual macam ni dia panjang. So kita, siapa yang on mic tu boleh off sekejap Off sekejap. Besar pada masa rehat sekejap. Off sekejap. Okey. So kita boleh ringkaskan dia jadual ni dengan cara kita buat apa? Okey, ni super sistem tadi selain daripada lantai, kelembapan, cahaya, dan juga debu lah. Okey. Jadual yang tadi ni, yang panjang-panjang kita buat tadi ni, kan, kita boleh ringkaskan dia dengan cara kita menghasilkan model fungsi. Yang ni lebih senang. Okey, cara nak lukis model fungsi. Okey, lantai ni tadi kan super sistem kan? Okey, jadi bila super sistem, kita kena lukis, kita kena letak perkataan lantai ni dalam kotak yang berbentuk segi 6 macam ni. Segi 6 ni apa? Heksagon. Betul, heksagon. Kemudian bila dah siap satu komponen, kita buat garisan dan kita tulis fungsi dia atas tu. Contohnya memegang. Okey, so lantai memegang kaki kerusi. Kaki kerusi ni merupakan
komponen bagi produk. So kita kena letak dia dalam kotak segi empat. Faham? Faham kelas? Faham. Okey. Kaki kerusi memegang apa? Tempat duduk. So fungsi dia kita buat anak panah, kita tulis fungsi dia. Tempat duduk memegang manusia. Okey, cuba tengok perkataan manusia ni kita letak dalam bulat. Kenapa dia bulat? Bagi objek. Objek. Bagus, good, very good. Senang je faham kan? Okey, so manusia disebabkan dia objek, dia bukan komponen. So dia penerima kesan, maka kita letak dalam bulat. Okey. Kat mana skru? Skru kan komponen. Di antara kaki kerusi yang tak duduk. Yes, kita letak kat bawah, iaitu dia memegang dua komponen, maka kita letak kat bawah. Skru tu dia memegang kaki kerusi dan juga dia memegang tempat duduk. Inilah dia lukisan model fungsi bagi sebuah kerusi. Kan? Agak-agak mana lebih senang? Model fungsi ke ataupun kita buat jadual macam tadi? Model. Model fungsi dia lebih ringkas. Okey, sebab dia menggunakan simbol saja. Kita tak adalah nak salin satu-satu kan? Kita buat satu saja. Okey. Okey, sampai situ sajalah untuk kita belajar hari ni. Boleh faham? Boleh. Okey, so masa ada 5 minit saja lagi ni. So, cikgu nak kamu buka GC. Ada pun. Okey, tengok cikgu share ni cara buat GC tu. Okay, apa nak tanya tadi? Cikgu dah post dah kat GC tu, kamu boleh buka. So ada soalan PBD. Soalan PBD ni salin ataupun kamu boleh print, kamu jawab dan kamu ambil gambar. Kemudian kertas tu kamu tampal dalam buku lah. Ataupun kamu nak simpan dalam file pun boleh. Janji ada bukti kamu buat. Okey. Okey. Cikgu nanti cikgu bagi kod GC dia Okey, cikgu bagi. Okey, cikgu bagi sekarang. Cikgu bagi sekarang. Atau Telegram. Cikgu bagi sekarang. Sekejap. So yang ni soalan PPT. Yang kedua nota nota kamu salin je apa yang cikgu dah paparkan dalam ni. Boleh? Boleh. Kalau kena print ni. Apa dia? Nota tu kalau print ni apa dia? Print, nota tak boleh print. Nota kena salin. Kena salin. Dah lama tak menuliskan, keras dah jari-jari tu kan. Salin. Okey, kod GC untuk 2 imtiaz. Cikgu post dekat grup boleh? Dua imtiaz. Mana 2 imtiaz ni? Aku nak main satu susah. Okey, cikgu dah share kelas kod GC untuk 2 imtiaz. Sekarang 2 ikhlas. Okey, 2 ikhlas. Okey, 2 ikhlas. Cikgu share dekat grup. Mana 2 ikhlas? Okey.
Okay, cikgu dah join dah. Dah join dah baca post tu dalam classwork tu. Okay. Okey, jadi kamu kena turn in balik lah. Kalau GC kamu dia panggil turn in ke apa? Send ke submit ke apa? Submit lah tu. Submit kan? So Submit. kamu submit tugasan tu. So cikgu akan bagi markah lah untuk kamu dapat tahap 1, 2 dan 3 cikgu rasa untuk soalan tu. Nanti cikgu akan semak dan cikgu akan send balik kepada kamu markah dan juga komen lah. So latihan tu kamu boleh ambil gambar lah. Ambil gambar. Cikgu, nota tu kalau salin dalam kertas tu boleh ke? Sebab tak ada. Tengoklah kau ni Buku takkan tak ada? semua. Tak ada lagi, tak boleh lagi. Oh, okey, tak apa. Salin dalam kertas dulu pun tak apa. Buku tingkatan 2, tingkatan 1 dulu. Ada pakai les kan? Saya punya dah pernah. Ya, ada. Tak apalah, salin dalam kertas. Nanti letak elok dalam file. Nanti bila kita dah jumpa nanti boleh simpan lah tanpa dalam buku lah. Ada soalan lagi? Tak ada. Dah biasa. Latihan tu tak bila. Latihan tu kena siapkan sebelum kelas yang berikutnya. Dengan nota tu pun kena hantar kat buku je. Nota tak payah. Nota kamu salin dalam buku sahaja. Jangan ada tanda kat buku. Tak payah. Tak ada. Nota kamu tak perlu turn in. Hanya kamu perlu submit ialah latihan PBD sahaja. Soalan PBD sahaja. Okey, Kalau cakap benda ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Nanti siapa yang dah siap, siapa yang cikgu dah semak, so kamu akan dapat tengoklah markah kat sini So hari ni kosong lagi lah, tak ada siapa hantar lagi. Baru bagi kan. Okey. besok tu lah baru belajar. Besok dah ada buku teks tanya je. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Tanya buku teks tanya dah. Mana kau nak faham? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, so kita boleh Buku teks macam mana nak tanpa buku teks?